Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Macam mana nak try basic mic ni? Dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa yang baru sampai ke YouTube ni, boleh like, share dan subscribe channel ni. InsyaAllah, hari ini saya ingin berkongsikan mengenai pengajaran tahun 4 yang bertajuk Adab Berjiran. Okey, untuk saya introduksi, saya akan bacakan satu hadis. Man kana yu'minu billah wa yawmil akhir falyakrimu jarah. Okey, menerusi hadis ini, apa yang awak semua dapat gambarkan melalui hadis ni? Dan hadis ni cerita pasal apa sebenarnya? Hadis yang muttafaqun alaih. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jiran. Itu maksud dia, insya-Allah. Untuk awal ni kita bercerita mengenai jiran. Apa tu jiran? Tahu tak apa tu jiran, sahabat-sahabat semua? Murid-murid yang ada kat rumah tu, tahu tak apa tu jiran? Jiran ialah orang yang bertinggal berdekatan dengan kita atau dengan rumah kita. Sama ada depan, belakang, kiri, kanan, tingkat atas, tingkat bawah, iaitu sehingga 40 buah rumah. Setiap penjuru rumah kita, itulah jiran. Okey, murid-murid atau sahabat-sahabat yang tengah tonton video ni, boleh tengok dekat slide yang saya paparkan ni mengenai hak-hak jiran. Bagaimana hak jiran yang Muslim sebagai saudara, hak Muslim yang ada talian saudara, hak Muslim yang tak ada talian saudara, hak orang yang bukan Muslim. Okey, antara adab-adab berjiran yang saya boleh kongsikan adalah yang pertama, menziarahi ketika perayaan. Sebagai contoh, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, kita kan selalu melawat kan, menziarah jiran-jiran kita. Yang kedua, kita selalu amal, iaitu hantar-hantar makanan. Contohnya macam kita junjung kan, junjung bagi-bagi makanan. Kalau Johor dia ada special sikit, dia ada marhaban. Kalau time puasa, time raya puasa kan, Raya Aidilfitri, dia ada marhaban. Marhaban ni bergerak dari satu rumah ke satu rumah. Tuan rumah akan bagi makan dalam kawasan kampung tu atau kawasan taman tu sendiri. Yang ketiga, paling penting, jauhi hasad dengki. Kita ni sama ada hidup berjiran atau hidup berkeluarga, hidup sesama Islam, tengok kawan-kawan kita ke apa ke, jauhi hasad dengki. Sifat kita yang membuatkan kita takkan pernah maju adalah hasad dengki. Hasad dengki terhadap rezeki orang lain. Sebab kita asyik fikir macam nak jatuhkan orang yang kita hasad dengki tu, sedangkan kita boleh fikir macam mana kita nak naikkan diri kita tanpa menjatuhkan orang lain. Seterusnya, untuk menjamin kebersihan, kita boleh adakan gotong royong. Selain itu, dapat wujudkan silaturahim yang hebat tau antara kita sama kawasan penduduk tu, kalau kita adakan gotong royong atau aktiviti kemasyarakatan. Yang seterusnya, sebagai contoh, ada antara jiran kita yang menimpa kesukaran atau kesempitan atau satu bencana. Sebagai contoh, air pasang atau banjir. Dekat area-area taman yang ada berlakunya air pasang, kita sebagai jiran, mungkin rumah kita dah tinggi atau rumah kita dah selamat, kita kena bagi atau hulurkan bantuan pada jiran-jiran kita yang mengalami kesukaran. Yang seterusnya, ini paling penting lah kalau kita tengok kan. Sebagai contoh, rumah kita, lagi kalau rumah kita apartment atau flat, atas, bawah, kiri, kanan ni kita boleh dengar sebenarnya dia orang buat apa. Jadi kalau kita pasang lagu terlalu kuat, kita pasang muzik terlalu tinggi volumenya, dia confirm akan ganggu orang. Jadi anak-anak murid dan sahabat-sahabat yang tengok video ni, kena fikir-fikirkan orang sekeliling kita bila kita buat sesuatu, biar kita tak mengganggu ketenteraman awam tu sendiri. Seterusnya, kenapa, kalau kita fikir sama, kenapa Islam suruh kita muliakan jiran, atau kita kena adab kita dengan berjiran? Kenapa Rasa-rasa kenapa? Yang pertama, untuk meneruskan kehidupan yang harmoni, kehidupan yang tenteram. Kalau kita hidup dalam keadaan tak hormat satu sama lain, tak jaga adab, mesti sengsara hidup kita. Rasa macam serabut, sana sini, semua nak tunjuk bagus, semua nak tunjuk hebat. Jadi keadaan, contohnya sini pasang lagu kuat, kita pun geram, kita pasang lagu lagi kuat. Yang sana pun pasang lagu lagi kuat, tak jadi apa lah kan, huru-hara jadinya, sana sini memekak. Jadi kita kena ubah persepsi diri kita.
Kalau kita hormat orang, insya-Allah orang hormat kita. Yang kedua, sebagai satu jawapan yang biasa kita dengar, mendapat keberkatan dan rahmat Allah. Kita buat apa yang Nabi buat, kita buat apa yang Rasulullah SAW suggestkan pada kita, insya-Allah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Kita mudah mendapat pertolongan daripada jiran. Bukan berharap, tapi kalau kita jaga hubungan kita dengan sahabat-sahabat jiran kita ni, sebab dia orang adalah orang yang paling hampir dengan kita. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita mengalami sesuatu kesukaran, sudah tentu jiran adalah orang paling pertama yang akan sampai menolong kita. Okey, seterusnya kita dapat membentuk masyarakat hidup yang bersatu padu dan saling membantu. Kalau kita tengok, sebagai seorang Muslim, kita sendiri digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk menghormati jiran. Sebab jiran ni dia satu masyarakat sekeliling kita, satu ekosistem yang tersendiri. Bukan satu bangsa, bukan satu benda yang besar, agama, tapi dia satu ekosistem yang baru, iaitu jiran. Yang seterusnya adalah gejala sosial dapat ditangani dengan efisien. Bila semua kita dah saling membantu dan saling memahami, saling menghormati. Sebagai contoh, kita nak pergi melancong ke satu tempat, atau kita nak balik kampung lah, ke rumah orang tua kita. Kita boleh minta pertolongan orang sekeliling kita untuk tengok-tengokkan rumah kita, untuk jaga-jagakan rumah kita. Contoh, untuk elakkan ada berlaku kerompakan, curian. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menjaga hubungan baik antara jiran tetangga ni. Yang terakhir, saya nak kongsikan kesan tidak beradab dengan jiran. Sebagai kita tahu, kalau kita tak beradab dengan orang lain, tak hormat orang lain, orang pun tak nak hormat kita. Sudah tentu kita akan dicemuh masyarakat. Seterusnya, kita tak dapat ketenangan hidup. Kita bermusuh dengan orang yang duduk di sekeliling kita. Bayangkan, macam mana kita nak dapat ketenangan hidup tu? Hidup kita akan sentiasa rasa terancam sebab kita bermusuhan dengan orang yang di sekeliling kita. Selepas tu, kalau kita tengok betul-betul, kita akan wujudkan gap atau wujudkan satu tembok antara hubungan kita dengan hubungan sekeliling kita. Jadi kita akan secara langsung akan merosakkan keamanan struktur yang telah dibina dalam masyarakat jiran kita ni. One day kalau kita susah nak dapat bantuan, sebab kita sendiri tak nak hulurkan bantuan bila ada antara jiran kita yang susah. Seterusnya, kita akan sentiasa dipingkirkan masyarakat. Masyarakat mana yang suka orang yang tak hormat orang lain, tak jaga adab dengan orang lain? Jadi kita akan sentiasa dipinggirkan. Kesimpulannya, sebagai seorang Islam, sebagai seorang rakyat Malaysia sendiri, kita kena sama-sama menghormati jiran tetangga kita, memelihara adab jiran tetangga kita. Sebab perkara ini sangat-sangat penting. Sebab first, jiran ni adalah orang yang berada di sekeliling kita. Yang kedua, jiran ni jugalah yang akan membantu kita bila susah dan senang. Sama-sama kita berganding bahu untuk terus memartabatkan adab berjiran ni, insya-Allah. See you in the next video. Terima kasih kerana menonton video ni. Maaf dalam tak upload video sebab busy sikit settlekan saya punya file-file dan sebagainya. Terima kasih kerana terus menonton video-video saya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.